Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam borak-borak bola bersama Izzat dan Nasrullah. Jadi pada hari ini kita akan pertama sekali hari ini hanya kita berdua saja sebab dua tetamu lagi tu dia tak boleh join, dia ada seorang tu dia give dinner, and seorang lagi dia ada masalah teknikal sikit. Jadi pada hari ini kita berdua je. Jadi topik kita pada hari ini UCL, UEL dan transfer. Okey, jadi kita memperkenalkan seperti biasa. So, hai, Assalamualaikum. Aku Nasrullah Yusli, dikenali sebagai Bro Nas. Okey. Okey, jadi pada hari ini kita pada 15 minit terawal ni kita akan cerita pasal UEL, UEFA Europa League yang seperti yang kita tahu Sevilla menang menentang Inter Milan pada perlawanan minggu lepas, dan hari ni kita hanya recap sedikit perlawanan pada minggu lepas. Jadi gol pertama Lukaku penalti gol, lepas tu Luke De Jong 2 gol dan Godin gol, dan last minute own goal bagi Lukaku. Okay. Jadi pendapat kau tentang game ni? Bagi aku game ni 50-50 punya game. Dua-dua team memang layak pergi final sebab diorang punya performance daripada peringkat kumpulan Europa League, kecuali Inter Milan lah. Inter Milan dia daripada UCL jatuh ke bawah. So aku rasa before game dua-dua pasukan tu 50-50 diorang punya chances. Tapi dalam game tu kita nampak Inter Milan lebih dominate berbanding Sevilla. Tapi Sevilla pandai menggunakan semua peluang yang diorang ada dalam game tu, and then diorang menang game tu, dan satu kesilapan individu daripada player yang kita tak anggap dia player yang boleh buat kesilapan macam tu, dan dia telah rosakkan game tu, and then Sevilla telah menang game tu. Okey, kau rasa Inter Milan terlalu harapkan Lukaku ke macam ni? Bagi pandangan aku, Inter Milan dia tak, bukan pasukan yang berharap dekat satu player je. Dia ada ramai player yang boleh bawa dia orang punya team tu. Contohnya kita boleh tengok lah player-player buangan MU yang ada kat team tu sekarang, macam Ashley Young, Alexis Sanchez sekarang ni pun dah perform, dan diorang pun membantu Lukaku tu untuk jadi one of the player yang penting dalam team Inter Milan tu. So aku rasa Inter Milan bukan team yang hanya bergantung pada seorang player. Okey, kau rasa ada orang kata Inter Milan patut dapat penalti pada satu ketika tu. Kau rasa pendapat kau tentang benda tu? Bagi aku tak nak ulas lanjut benda-benda penalti ni, kesilapan pengadil, kesilapan VAR apa semua ni, sebab ya kita tahu benda tu semua akan terjadi dalam game-game besar ni sebab pressure dekat atas referee, dan referee tu pun manusia dan dia pun melakukan kesilapan. Tapi kita sebagai penyokong, kita kena anggap keputusan pengadil tu betul, walaupun kadang-kadang dia tak menyebelahi pasukan yang kita sokong. And then kita kena faham keputusan pengadil adalah muktamad. Okey. Minit kelima Lukaku dapat penalti. And bagi pendapat kau, adakah lepas gol Lukaku tu Inter Milan dah tak fokus kepada seterusnya, and dia boleh lepaskan 2 gol kepada Luke De Jong? Aku rasa Luke De Jong antara player yang bertuah lah dekat Sevilla ni. Dia tak adalah dapat banyak minute of play dekat Sevilla, tapi dekat UEFA Europa League ni, sejak game lawan MU dia dah jadi super sub lah. Kalau kat Malaysia ni, kau ibarat dah dapat anugerah datuk daripada Sultan-Sultan, sebab kau dah bagi jasa yang besar dekat tim kau time tim kau tengah drop. So Luke De Jong punya performance aku rasa bagus untuk perlawanan malam tu, dan dia pun buat kerja dia sebagai striker untuk skor gol bagi kemenangan Sevilla. Adakah kau boleh kata dalam satu game tu hanya dikira macam satu pemain utama ialah Luke De Jong, atau bagi kau Suso atau yang lain-lain?
Bagi aku dua-dua player tu diorang ada ability diorang yang tersendiri lah. So kita tak boleh nak cakap salah seorang player tu lebih daripada player yang lain. So aku rasa kedua-dua player tu memerlukan di antara satu sama lain lah untuk bantu Sevilla menang kejuaraan season ni. Betul kan aku sebut nama player tu Susu kan. Betul-betul. Susu. Betul kan. Okay. Jadi okay. Lepas tu own goal kepada Lukaku tertendang bola tu masuk gol kan. Adakah dalam diorang punya mindset hanya untuk menang dan disebabkan tu dia apa tu terus membuat kesilapan yang mudah macam tertendang dalam gol sendiri. Okay, aku rasa Lukaku dah buat satu kesilapan besar dekat tim dia, Inter Milan. Sebab benda macam tu tak sepatutnya berlaku dekat seorang star player macam Lukaku. Lukaku tak boleh buat mistake yang macam tu. Tapi kena faham lah, pertahanan termahal dunia daripada United tu pun buat kesilapan juga. Ini kan pula Lukaku, seorang insan yang lemah macam tu kan, badan besar. Tapi aku terkejut juga kenapa Lukaku boleh buat mistake macam tu. Sepatutnya dia sebagai seorang player profesional dah main dekat macam-macam kelab besar, dia tak boleh buat mistake macam tu. Itu pandangan aku. Okay, kau expect tak Sevilla akan menang buat kali yang ke-6? Ya, itu dah menjadi macam satu kewajipan lah bagi Sevilla. UEL ni ibarat piala yang dah disediakan khas untuk pasukan Sevilla, dan kau boleh tengok Sevilla tu team yang memang akan conquer UEL every season bila diorang masuk, dan aku rasa FA Cup dengan UEL tu memang dah ditulis. Kalau dekat London FA Cup untuk Arsenal, and then dekat UEL Sevilla punya. So Sama. So aku rasa performance Sevilla ni bila diorang main UEL berbeza berbanding masa diorang main dekat dalam Liga Spanyol, La Liga. Diorang punya semangat main UEL lagi tinggi berbanding main dalam La Liga. Aku rasa sebab Sevilla dah terbiasa dengan surrounding UEL tu sendiri. So tu antara faktor Sevilla boleh dianggap sebagai juara yang akan ada setiap season. Okay, pada awal ni kalau kau tengok starting line up bagi Inter Milan, kau rasa Inter Milan ada kelebihan daripada segi player-player seperti Lautaro Martinez, Lukaku, Alexis Sanchez, atau kau rasa kau memang nampak yang Sevilla akan menang benda tu? Aku benda ni senang lah. Sebenarnya malam tu sepatutnya Inter boleh menang game tu. Tapi macam aku kata, main bola ni kau banyak chances tapi kau tak score goal, tu kesilapan kau. Malam tu first 11 Inter Milan aku rasa ada chances yang tinggi lah untuk menang game malam tu. Kalau kau tengok player-player macam Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Christian Eriksen. So aku rasa malam tu kesebelasan Inter Milan tu lebih solid berbanding pasukan Sevilla. Tapi macam aku kata tadi, walaupun kau banyak chances, kau control ball, tapi kalau kau tak score, chances yang kau ada tu, kau akan kalah malam tu. Sevilla dia punya chances tak adalah sebanyak Inter Milan, tapi Sevilla dia pandai guna peluang yang dia orang ada and then score goal untuk dia orang menang game UEL. Kau expect tak Diego Godin akan gol pada malam? Itu benda yang agak rare lah untuk player yang dah tua macam Diego Godin tu. Tapi kita kena bagi respect juga dekat Diego Godin sebab dia pun player yang dah lama main bola ni. So aku rasa dia punya experience tu menyebabkan dia boleh tolong Inter Milan score goal malam tu. Okay, pada malam tu keseluruhan game yang kau nampak, yang memang kau nampak yang boleh kau memberi dia sebagai player yang paling berguna kat dalam game tu bagi kau, adakah Luke De Jong ke Lukaku? Aku rasa malam tu player yang bagi game tu nampak hidup, aku rasa Luke De Jong.
Sebab dia score 2 gol, dia bantu pasukan dia naikkan dia punya moral pasukan dia. So Luke De Jong dah bagi satu sumbangan yang besar dekat pasukan dia dan bagi confidence level yang tinggi untuk Sevilla terus main dan menang game malam tu. Okay, sebelum aku nak masuk pasal UCL ni, aku just nak tanya kau rasa rugi tak buang player-player seperti Alexis Sanchez, Lukaku, Ashley Young? First of all aku nak kata aku sebagai fan United, aku tak tahulah fans United lain rasa macam mana, tapi aku rasa benda tu tak merugikan United pun, sebab kalau player-player tu still ada kat United pun diorang tak boleh perform and then tak dapat minute of play macam diorang dekat Inter Milan sekarang ni. So aku rasa benda tu beri keuntungan dekat United sebab United dapat duit daripada hasil penjualan diorang and then beri kelebihan juga dekat Inter Milan sebab Inter Milan boleh develop diorang punya bakat and then diorang pun meletup dekat Inter Milan sekarang ni, dapat perform dan keuntungan juga untuk player tu sendiri sebab diorang lebih dapat banyak minute of play and then diorang lebih rasa serasi dengan tactical coach baru diorang berbanding diorang duduk bawah Ole dulu. So aku rasa benda tu 50-50 lah untuk team, player and then team yang beli diorang. Okay. Sebab aku dah tak tahu nak tanya apa pasal EL ni, and kita masuk ke topik kedua kita pasal UEFA Champions League. Alright. Okay. Champions League yang kita tahu PSG menang, Bayern menang menentang PSG 1-0 dijaringkan oleh Comment. Okay, kau expect Bayern or PSG? Sejujurnya malam tu kalau kau tengok rekod Bayern sebelum diorang pergi final, memang kau confident lah Bayern akan menang malam tu sebab diorang dah keluarkan King of Europe Barcelona dengan keputusan yang besar 8-2. Tak ada siapa expect game Barcelona dengan Bayern tu jadi macam game Liga Rakyat je sebab Bayern tu ayam-ayamkan Barca tu sampai kena 8-2. And then PSG pun bagus before diorang pergi final, tapi diorang kalau kau tengok game diorang before diorang sampai ke final, diorang struggle dekat strike force diorang, striker diorang susah nak score gol, hanya mampu buat shot tapi gol susah nak masuk. So aku rasa malam tu kelebihan lebih kepada Bayern berbanding PSG. Okay. Kalau kita tengok defender dia seperti Thiago, Davis dengan siapa lagi seorang tu aku tak ingat. Okay, kau rasa antara sebab diorang yang membuatkan diorang menang atau sebab Lewandowski juga? Orang akan kata Lewandowski juga pada apa pun. Bagi aku malam tu Lewandowski kita tak boleh highlight dia malam tu sebab Lewandowski malam tu tak macam dia punya game before sebelum-sebelum ni lah. Lewandowski malam tu lebih tak nampak sangat dia punya game. Dia tenggelam sikit malam tu dengan Thomas Muller pun sama. Dia tak macam masa main dekat semi-final iaitu lawan Barca. Aku rasa malam tu kita patut highlight seorang player ni iaitu Manuel Neuer yang duduk dekat benteng terakhir penjaga gol Bayern Munich sebab malam tu kalau tak ada Neuer dekat belakang tu aku rasa PSG dah kenduri gol malam tu dengan Mbappe punya chances, Neymar punya chances, tapi sebab reflection si Neuer tu laju, aku rasa malam tu Bayern Munich terselamat Dia banyak save bola-bola penting depan gol, contohnya si Neymar tu try kena tiang, Mbappe depan gol sepak slow dia tangkap. So aku rasa malam tu player yang layak dapat pujian adalah Manuel Neuer malam tu. Okay. Adakah kau boleh kata sebabkan Neymar tak perform juga malam tu penyebab PSG kalah pada malam? Bagi aku malam tu Neymar perform sebenarnya tapi dia cuma kurang tajam depan gol. Tu je pendapat aku sebab malam tu kalau kau tengok dia dribble still cun malam tu, tapi nak buat macam mana, bola sepak ni kalau kau dapat chances, kau dapat dribble, kau dapat control tapi kau tak score peluang yang kau ada, itu kesilapan besar kau sebagai player. Okay, jadi kau rasa player yang sepatutnya kita highlight kat PSG pula pada malam tu yang banyak menolong PSG walaupun kalah pada malam? Aku rasa aku pilih Areola, keeper PSG. Areola pula, Keylor Navas. Areola keeper Real Madrid.
Keylor Navas. Dia sama macam Neuer. Cuma kalau malam tu Navas tak main, aku rasa Bayern pun akan keduri gol juga malam tu. Kalau kau tengok save Keylor Navas tu penting juga malam tu. Aku tak nak highlight Mbappe ke Neymar ke Di Maria sebab diorang tiga tu gagal nak score gol malam tu walaupun chances banyak gila depan gol. So aku pilih Keylor Navas as highlight sebab aku suka tengok cara dia save bola penting yang boleh menyebabkan gol untuk Bayern Munich. Okay. Kau rasa waktu minit ke komen gol tu, adakah sebab hilang fokus PSG membuatkan Bayern lah. Terus save. Apa? Adakah sebab kesilapan, bukan kesilapan. Maksud aku dia punya fikiran hanya untuk menang PSG atau orang kata macam hilang tumpuan untuk main disebabkan Bayern boleh menang. Okay, kalau kau tengok game malam tu Bayern Munich control 60% daripada game tu. So kau boleh nampak betapa kuatnya tim Bayern malam tu. Tapi walaupun diorang control banyak possession, tapi aku rasa PSG still boleh menang game malam tu sebab diorang punya chances tu. Neymar still boleh dribble dalam game tu. Mbappe pun still boleh dribble dalam game tu. So aku rasa malam tu yang buat Bayern menang adalah sebab diorang punya formation tu sendiri, tactical diorang yang tersusun tu, diorang punya cara defensif yang bagus, and then aggressiveness diorang dekat second half. So kalau kau boleh tengok first half Bayern Munich di-attack dengan banyak gila sebab diorang tak dapat nak sesuaikan diri dengan game, tapi second half lepas diorang masuk daripada dressing room tu, diorang dapat maybe kata-kata semangat daripada manager diorang sendiri kan. Tak tahu lah kena maki ke apa dalam bilik persalinan tu. Second half diorang keluar main dengan game yang lain. Diorang main lebih laju, lebih tersusun and lebih agresif. So tu aku rasa sebab Bayern Munich menang game malam tu. Okay, adakah kesilapan Di Maria ditukar dengan Choupo-Moting itu adalah salah PSG atau disebabkan last minute tu kan ada peluang Choupo-Moting? Aku rasa kalau Di Maria waktu tu main dia boleh gol. Kau rasa itu masalah dia? Bagi aku Di Maria tu bukan masalah besar. Choupo-Moting bukan masalah besar dalam game tu. Dalam game malam tu aku rasa kesilapan coach diorang sendiri dekat bahagian defend diorang pergi letak Thiago Kehrer tu yang pendek and then tak boleh nak challenge player-player tinggi Bayern Munich. Kau boleh tengok macam mana Kehrer tu dia kena marking dengan 3 orang player Bayern Munich time goal Coman tu. Dia nak jaga Coman tapi kat depan dia ada Goretzka dengan Lewandowski. So dia nak jaga yang mana? So Coman ambil peluang, beat dia sikit, langgar dia and then score goal. And then Choupo-Moting pun satu masalah juga bagi aku sebab sepatutnya Choupo-Moting tu kalau dia masuk dia kena bagi impact yang besar. Dia ada satu peluang yang penting bila tak silap aku minit ke 91. Time tu Neymar passing kat tengah macam game lawan Atalanta tapi dia pergi pakai belakang kaki dia. Sepatutnya dia rembat jalan bola tu kan. Tak kisahlah gol ke tak tapi effort dia nak score gol tu tak ada. So aku rasa Choupo-Moting tak sepatutnya ada dalam game malam tu. Maybe kalau dia masukkan Icardi lebih function lah banding Choupo-Moting tu. Kau rasa adakah sebab lagi satu masalah defend PSG menyebabkan Bayern menang? Yes. Totally. Sebab defend PSG tu Thiago Silva dengan Marquinhos je yang aku nampak still boleh go lagi tapi yang Kehrer tu aku rasa dia tak sesuai untuk bermain dekat position tu. Aku rasa Kurzawa is much more better dekat position tu. Sebab kau tengok Kehrer tu dia punya physical kecil and then dia tak boleh nak beat player-player Bayern yang tinggi yang lebih besar daripada dia. So tu menyebabkan PSG punya defend problem sikit lah malam tu. Adakah lagi satu sebab apa tu yang menyebabkan PSG sekejap. Apa aku nak sekejap. Adakah sebab PSG punya apa tu adakah sebab Thiago Silva punya masalah yang kan ada cerita semua dia nak pergi Chelsea kan. Adakah semua player dah terganggu dengan dia punya
news ke Chelsea? Bagi aku benda tu tak adalah efek sangat team punya performance sebenarnya. Thiago Silva pun takkan efek dengan rumours tu, sebab bagi aku kalau aku ni player yang dah last game dekat team tu, aku akan bagi yang terbaik untuk team tu, sebab lepas ni aku dah akan pergi ke team lain. So aku rasa malam tu maybe PSG kurang motivation sebab diorang punya striker tu gagal nak letakkan bola dalam gol Bayern Munich tu. So diorang punya moral down apabila diorang ada chances yang boleh gol, tapi tiba-tiba Mbappe sepak leret, keeper tangkap macam tu je. So aku rasa benda tu berlaku sebab chances yang diorang ada tu diorang tak gunakan sebaik mungkin, and then player-player dah mula putus asa lah sebab diorang rasa diorang tak boleh score gol lah malam ni. Okey, kita bukan beralih, kita okey. Kita dah tahu Bayern menang 6 kali berturut-turut, Sevilla menang 6 kali berturut-turut. UEFA Super Cup, kau rasa kelebihan kat Bayern or Sevilla? Of course, Bayern Munich ada kelebihan berbanding Sevilla. Kalau kau tengok daripada segi player pun dah jauh gila Bayern tinggal Sevilla tu. Tapi kita tak tahu, maybe Sevilla akan guna style yang sama masa diorang main dekat UEL ada tu, pressing diorang maybe berkesan dekat Bayern Munich. Kau ulang balik, tadi Buffry, dia tak dengar. Oh ya. Yeah. Aku rasa UEFA Super Cup Bayern Munich ada kelebihan. Daripada segi player pun kita dah boleh tengok Bayern Munich punya player is much more better. Dia punya level tu jauh gila dengan player Sevilla tu sendiri. Tapi aku rasa Sevilla maybe ada chances untuk menang game tu kalau diorang main dekat UEL tu. Kalau kita tengok dia punya pressing tu bagus. So kalau diorang tahu nak press player Bayern, maybe diorang boleh menang dengan counter attack ke apa. Sebab kita tahu Sevilla punya pressing dekat UEL tu menyebabkan ramai tim yang kalah dengan diorang. Diorang punya pressing tu agresif, and then menyebabkan tim lawan tu sukar nak keluar daripada kawasan sendiri, and then diorang akan buat kesilapan sendiri and then bagi gol dekat Sevilla. Okey, sekiranya kalau Bayern menang UEFA Super Cup kan, kau rasa kan apa tu tactical manager tu, dia apa tu orang akan baca pada tahun depan atau dia still dengan sama? Orang tak akan baca. Okay, kalau tactical tu digunakan sama every game, benda tu akan menyebabkan orang boleh baca game Bayern Munich. So kat sini manager Bayern Munich tu kena pandai variasikan dia punya tactical tu sendiri. Dia kena pandai pilih tactical yang sesuai dengan tim yang diorang akan lawan. So tu akan memberi kelebihan dekat Bayern Munich every game. Kalau diorang berjaya tukar diorang punya tactical every game, jangan guna tactical yang sama untuk setiap perlawanan. Kau rasa Lewandowski tu tahap dia tahap dia dah habis kan Bayern, atau dia akan tahun depan pun dia akan still memberi cabaran, dia akan jadi top scorer bagi kau ke tahun depan Bundesliga Haaland jadi top scorer kan? Tahu Haaland tu pun baru masuk. So tak, bagi aku Lewandowski still ada peak lagi dalam dia punya career. So aku rasa dia boleh lagi main untuk Bayern Munich tu untuk 1 atau 2 season lagi. Tapi after that Bayern Munich kena cari player yang boleh main dekat position dia sekarang tu. Maybe Haaland is one of the best choice daripada team rival diorang. Kan kita tahu Bayern Munich suka beli player-player daripada Borussia Dortmund. So aku rasa Haaland maybe one of the choice yang sesuai untuk gantikan Lewandowski bila Lewandowski dah tak main dengan Bayern Munich satu hari nanti. Kenapa dia tak beli Marcus Royce? Aku rasa Marco Reus tu sebab dia tak beli, sebab aku rasa kesetiaan Marco Reus tu lebih tinggi dekat Borussia Dortmund lah. Dia ibarat Badrul Bahtiar dekat Kedah. Dulu kini selamanya dia akan stay dengan pasukan tu sampailah dia bersara. Okey, jadi dah 25 minit, jadi kita beralih ke topik yang seterusnya. Seperti yang topik dia pasal transfer lah. Okey, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya ada banyak transfer. Messi nak pergi MC, ada yang kata dia akan stay kat satu tempat. Lepas tu ada yang kata banyak dari Barca. Banyak situ Barca ni, Lautaro Martinez dia nak bawa, Van de Beek dia nak bawa kan. Okey, jadi macam Gabriel Jesus pun dia nak keluarkan. Okey, kita masuk pasal Messi nak ke AMC dulu.
Kau rasa Messi akan pergi MC atau dia akan stay ke itu taktik dia untuk halau bot dia daripada Barca? Bagi aku tak tahulah nak kata macam mana kes Messi ni sebab dia terlampau unik kes Messi ni. Sebabnya masa mula-mula komen tu masuk, dia kata Messi akan stay dekat Barca. Tapi tiba-tiba beberapa hari lepas tu Messi keluarkan kenyataan yang dia kata bot Barca dah bocorkan perjumpaan dia dengan komen, so dia nak minta keluar daripada Barcelona sebab Barcelona try nak buang dia daripada Barca. Tapi aku rasa Messi tu dia ni just a gimmick daripada Messi. Aku rasa Messi tu tak akan keluar daripada Barcelona pun sebenarnya. Dia buat benda ni sebab dia nak cuba bagi amaran ataupun bagi pendidikan dekat dia punya bot sendiri, Bartomeu tu, tentang kenapa Bartomeu tu kena letak jawatan dia. Sebab aku rasa Barcelona after Bartomeu tu ambil alih dekat bot, diorang dah tak gunakan player-player yang ada dekat akademi dekat La Masia tu sendiri. Diorang dah tak develop macam dulu. And then diorang lebih banyak beli player-player yang tak sesuai dengan filosofi Barca tu sendiri. So aku rasa ini adalah salah satu cara Messi nak bagi tahu dekat bot Barca tu yang dia tak suka dengan apa yang bot tu buat sekarang ni, walaupun dia dah lantik coach baru. And then aku rasa coach sebelum ni pun dijadikan kambing hitam je oleh bot Barca tu sebabnya coach tu pun dia punya background tak adalah sebagus mana. Dia pun pegang middle team punya team dia dekat La Liga tu. And then tapi benda transfer ni boleh terjadi juga kalau betul-betul Messi tu nak keluar daripada Barca. Maybe aku kan kita ada dengar yang dia nak aktifkan dia punya special clause tu yang dia kata dia boleh keluar dengan free transfer sebab ada dalam clause dia macam tu kan. So kalau dia gunakan special clause tu, maybe chances untuk dia pindah tu lebih tinggi lah berbanding kalau dia dengan kontrak dia sekarang ni. Sebab nak bayar pampasan harga kontrak dia tu berapa juta tak silap aku. Tapi kalau betul dia dapat free transfer punya tu, aku rasa ramai team lah yang akan ambil dia untuk season depan. Bagi aku pun Messi akan, dia hanya sebab kau tengok tahun lepas ada keluar berita Messi nak keluar tapi dah sekali dia stay juga. Lepas tu aku rasa ini hanya dia nak bagi lepas bot Barca tu keluar resign daripada Barca, bagi aku dia akan sign kontrak baru kat Barca. Bagi aku gitu lah. Sebab dia nak dia dah memang semua orang benci bot Barca tu, tak ada siapa yang suka. Dia buang ramai player yang memang dia boleh jadi superstar pada masa depan kat Barca, tapi last sekali dia hancurkan, dia pergi beli dia pergi jual kat tim lain. Contoh di Lofu. Tu semua bagi aku Coutinho dia pergi loan, Neymar dia jual. Itu kesilapan bot Barca yang buatkan Messi tu benci gila dekat bot sekarang ni. Defend pun dia ada berganti sebenarnya. Yeremina kan, yang Everton jual juga pergi Everton. Dia sebenarnya dia pun ada kelebihan dengan ketinggian dia and dia boleh jadi defend yang bagus juga bagi aku. Tapi dia boleh lah backup si PK tu. Dia punya fizikal pun besar agak. Yeremina tu dekat Colombia kita tengok dia main okey je. Tapi bagi aku kalau Messi keluar, bagi aku tim yang patut dia pergi adalah Manchester City. Sebab Pep Guardiola dah biasa dengan dia, Aguero ada dengan dia. And okay, bagi kau tim mana yang layak dia pergi kalau dia keluar? Kalau ikut rumor sekarang ni, aku rasa Man City lah tim yang ada chances untuk dapatkan Messi sekarang ni. Sebab hari tu aku ada dengar rumors yang dia kata Messi dah check dengan si Pep Guardiola tu pasal dia nak pergi masuk MC apa semua. Tapi aku tak tahulah benda tu betul ke tak. And then faktor-faktor lain sebab dia boleh pergi MC tu sebab kau tengok sendiri dekat MC ada berapa ramai player Argentina, Aguero, Otamendi sendiri. And then itu menyebabkan Messi maybe akan lebih selesa lah sebab dia ada kawan dia daripada Argentina dekat sana. Tapi ramai fans bola ni nak tengok Messi ni masuk tim yang sama dengan Ronaldo. Tapi benda tu nampak macam mustahil. Ronaldo aku rasa takkan main satu tim dengan Messi untuk masa sekarang ni lah aku rasa. Sebab Ronaldo still anggap Messi tu one of the rival yang dia kena lawan selalu. Sebab Ronaldo nak buktikan dia pun best player sebab
dia sekarang ni kurang satu Ballon d'Or berbanding Messi tu. Messi ada 6 Ballon d'Or and then dia ada 5 je. Aku rasa Ronaldo takkan main dengan Messi buat masa terdekat ni lah. Okay, bagi aku pun bagi sama agak, tapi ada kalau Barca kan, bagi aku ada baik juga dia jual Messi sebab dia tak adalah berharap kat seorang je. Sebab ada dengan cerita kalau Messi dia akan jual dengan Eric Garcia dengan Gabriel Jesus. Itu pun satu kebaikan untuk Barca sebab dia dapat player muda. And dengan cerita Sadio Mane daripada Liverpool lah ke Barca. Itu pun bagi aku kelebihan kat Barca, dia tak harapkan seorang. Okay, tapi bagi aku kalau Barca tu jual Messi, Messi tu akan tinggalkan beban yang besar gila dekat position dia tinggalkan sekarang ni dekat player yang baru akan datang tu. So kalau betul lah buat Barca tu nak jual Messi tu, dia kena cari satu player yang betul-betul boleh ambil position Messi tu, boleh ambil beban yang Messi tinggal tu. Aku just takut Barcelona after this memang ramai star tapi diorang hanya ramai star tapi diorang tak boleh jadi pencabar dah lepas ni sebab diorang dah tak ada expector. Macam Real Madrid sekarang ni diorang tak ada expector, Ronaldo dah keluar. So kau boleh tengok betapa goyahnya Real Madrid tu after Ronaldo tu keluar walaupun diorang menang Liga sebelum ni. Tapi kau boleh tengok dekat Europe punya level Real Madrid tu dah tak sekuat dulu masa CR ada dalam tim diorang. So buat Barca kalau betul nak jual Messi, dia kena cari satu player yang boleh adapt cara Messi tu main macam mana dekat position tu sendiri. Okay, player kedua, okay kita masuk cerita Messi kita dah habis. Kita masuk player yang kedua, kawan kepada Lionel Messi, Luis Suarez yang yes, ada katanya untuk pergi ke tim yang dulu dia pergi balik ke Ajax Amsterdam. Pada pendapat kau benda tu patut ke tak? Okay, bagi pendapat aku benda tu pun patut sekiranya dia dapat pengganti dia seperti Lautaro Martinez atau lagi satu dia boleh letak Griezmann kat position Suarez. Bagi aku Suarez tu dia punya pick dah habis lah. So betul lah. Kali ni betul. Mungkin betul tindakan buat Barca tu jual Suarez pergi dekat Ajax balik, tempat yang asal dia start main balik. So Suarez akan pergi ke Ajax tapi kekosongan dekat position tu akan menyebabkan coach Ronald Koeman kena betul-betul pilih player yang sesuai dekat position tu. Maybe Griezmann ataupun dia boleh sign player baru yang sesuai main dekat position tu. Tak kisahlah Lautaro Martinez ke dia beli Lewandowski ke masuk Barca, tak tahu lah nanti kan. Okay. Jangan dia beli Lingard sudahlah main position tu. Ui, Lingard main striker tu orang pelik lah. Okay, kau rasa Barca akan lepas tengok masa Messi balik. Aku nak tanya apa sebenarnya? Apa, silakan. Okay lah, tadi aku pun nak tanya sebenarnya. Okay, kalau bagi kau, kalau Messi dah keluar daripada Barca, adakah Barca ni dia akan down and dia akan menjadi champion lagi? Bagi aku bila Messi tu keluar, dia akan jadi macam hari keluarnya Iniesta dan Xavi daripada Barcelona. Masa tu Barcelona still ada Messi, so kita tak nampak sangat kelemahan Barca time tu. Tapi aku rasa bila Messi tu keluar, Barca tu maybe akan jadi Real Madrid masa awal-awal CR keluar dulu. So diorang akan struggle sikit untuk main dengan bagus, diorang akan struggle sikit dekat Europe punya level, and then diorang still boleh compete dalam La Liga. Tapi aku rasa dekat Europe tu susah sikit lah untuk Barca tu compete sebab Messi macam kita tahu dia adalah pemain yang bawa Barca tu lepas Xavi dengan Iniesta keluar. So bila Messi tu keluar, dia akan bagi impact yang besar dekat Barca. And then maybe penyokong pun dah tak ramai pergi stadium macam zaman Messi datang dulu. Sebab Messi tu dia ada daya penarik dia sendiri lah untuk bawa penyokong tu datang ke stadium untuk tengok game Barcelona tu sendiri. Okay, and lagi satu kan, kau ada baca tak yang Sergio Aguero kan dia tukar IG kan, yang daripada akun Sergio Aguero 10 dia tukar Sergio Aguero saja. Okay. Ada okay, pandangan kau tentang tu?
Adakah Aku rasa sebab Messi akan datang, dia akan bagi nombor 10 tu kat Messi atau dia akan ambil nombor lain benda tu mungkin terjadi lah kalau betul Messi tu pergi sana and then nombor 10 tu mesti kena bagi kat Messi lah. Tapi aku rasa itu hanya macam jokes daripada Aguero tu nak bagi Messi punya case ni lebih panas lah. Nak bagi nampak macam rumours pergi MC tu macam nak jadi, tapi kita tak tahu pun benda dekat sebalik benda tu macam mana. Tapi kalau betul Messi tu pergi MC, aku rasa jersey 10 tu memang Aguero tak dapat pakai lah. Maybe dia akan pakai balik jersey nombor 16 yang dia pakai dulu time mula-mula dia masuk MC. Okay, player yang seterusnya yang kita tahu dia akan masuk Chelsea. Alright. Thiago Silva dengan Kai Havertz. Alright. Dia bakal masuk Chelsea and okay, kita pergi ke Kai Havertz dulu lah. Kau rasa dia player muda, adakah kau rasa dia perlu lagi setahun untuk main kat Bayer Leverkusen and dia baru mencari pengalaman kat tim-tim yang besar? Bagi aku, kalau bagi aku Kai Havertz tu sepatutnya stay satu season lagi dekat Bayer Leverkusen tu, bagi dia betul-betul dia punya tapak dalam bola sepak tu kukuh lah. Dia dah biasa dengan game. Tapi tindakan dia pergi Chelsea pun bagus juga sebab kita tahu Lampard tu coach yang suka gunakan player-player muda dalam tim diorang. And then Lampard punya gameplay pun laju. So Kai Havertz antara player yang sesuai lah untuk diorang bagi Lampard punya taktikal tu lebih padu daripada season ni. Tapi dia bergantung juga kepada Kai Havertz tu sendiri. Antara dia nak perform ataupun tak perform. Kalau dia nak perform, dia kena cepat sesuaikan diri dengan EPL punya pace. And then kalau dia gagal untuk ikut EPL punya pace, dia akan susah sikit lah dekat EPL season depan. Okay, kita pergi ke Thiago Silva pula. Okay, kau rasa perlu ke? Aku rasa perlu. Sebab defense Chelsea sekarang ni agak barai lah. Dia punya bolos pun teruk juga lah season ni. Selain disebabkan oleh keeper dia si Kepa tu, tapi defense Chelsea season ni agak tak konsisten bagi aku. Kalau dia orang konsisten, dia orang takkan kena dengan Bayern Munich hari tu sampai 7-1 tu, 7-2. Tapi kau rasa aku rasa defense Chelsea tu terlampau muda untuk digandingkan dua-dua tu antara Zoma dengan Antonio Rudiger and dia orang punya tu, and then backup Fikayo Tomori tu pun belum betul-betul padu lagi bagi aku. So experience yang Thiago Silva ada tu maybe boleh guide defense muda dekat Chelsea ni, and then defense Chelsea maybe lebih solid season depan berbanding season ni. Season ni kita nampak memang defense Chelsea lack of experience. Diorang kurang pengalaman and then tu menyebabkan diorang buat kesilapan mudah depan gol. Okay, persoalan ni kenapa dia patut Thiago Silva? Sebab bagi aku dia mungkin dah tua 36 tahun. Dia dah tua. Mungkin kalau experience pun kau boleh ambil daripada Gerard Piqué, sebab Gerard Piqué pun dengan situ dia nak pergi Fulham kan. Jadi kenapa Thiago Silva? Aku rasa Chelsea pilih Thiago Silva sebab kita tahu Thiago Silva lepas ni akan jadi free agent. So itu menyebabkan diorang tak perlu bayar fee untuk dapatkan seorang player yang ada experience yang banyak macam Thiago Silva tu. Berbanding dengan Gerard Piqué tu yang Chelsea perlu bayar pampasan dekat Barcelona, maybe itu akan merugikan diorang punya keuangan Abramovich tu sendiri. So Thiago Silva is one of the best choice kalau kau nak beli defense yang ada pengalaman sekarang ni. Kalau kau nak beli yang top macam Sergio Ramos, maybe mahal harga dia. So Chelsea tak mampu untuk bayar player yang dah berumur. Faham kan maksud aku? Maksudnya dia nak player yang ada experience tapi dia tak nak spend duit yang banyak dekat player macam tu. Okay, kau pernah dengar nama seorang player ni? Dia baru dengan situ dia masuk Arsenal lah. Gabriel apa nama dia? Martinelli ke apa benda? Dia player baru. Gabriel apa entah. Aku tak ingat nama dia. Gabriel apa entah. Aku tak ingat lah tapi. Okay, kau rasa perlukah Arsenal beli player yang tiada nama kat sesuatu kelab and dia bawa kat sana? And dia abaikan player yang ada nama seperti macam Ozil, dia hilangkan nama Ozil. Macam tu. Bagi aku Arsenal ni
dia punya transfer every season memang pelik lah bagi aku. Diorang akan sign player-player muda yang ada macam peluang untuk develop lagi, tapi diorang tak tahu sejauh mana player itu boleh pergi. Aku rasa Mikel Arteta ni sebab dia kan dulu pernah main bawah Arsene Wenger. Kalau kau tengok Arsene Wenger punya signing dulu pun, dia suka sign player-player muda ni untuk develop player tu, and then dia nak create star daripada player yang tak ada apa-apa. So aku rasa Mikel Arteta pun try nak masukkan falsafah Wenger tu, gunakan player-player muda untuk develop Arsenal tu sendiri. So itu maybe salah satu benda yang Arteta nak try buat dekat Arsenal. Tapi bagi aku, kau ada player yang bagus macam Ozil, kau tak tahu nak guna dia, itu satu benda yang merugikan lah bagi aku. Every season kau tengok Ozil tu duduk dekat bench berbanding main atas padang tu. So aku rasa kalau Arsenal tu nak tambah lagi duit dia, maybe dia boleh jual lah Ozil tu pergi tim lain sekarang ni lah. Selagi Ozil tu boleh main. Okay, aku just nak kata kalau orang yang tengok YouTube nanti lepas aku post ni, aku minta maaf kalau aku cakap nama dia salah sebab aku tak kenal dia, tapi aku pernah nampak rumours dia yang dia dah sign dia dah sign atau mungkin dia akan sign nanti. Tapi macam tu lah. Okay, lagi satu aku nak tanya pasal William. Perlu ke dia beli William tu? Sebab dia dari Chelsea, dia bagi aku dia tak bagus sangat, and dia masuk Arsenal, aku tak tahu dia nak jadi kenapa kat Arsenal. Bagi kau? Bagi aku William ni pun sama macam Thiago Silva tu jugalah, sebab dia free agent and then dia free. Arsenal pun ambil lah peluang. Maybe dia kata boleh guna lagi William ni untuk 1-2 season. Tapi aku rasa William tu, aku rasa dia still boleh main lah dekat Arsenal ni untuk 1 atau 2 season, sebab dia pun time dekat Chelsea, masa season hari tu dia perform, dia bantu Chelsea tu. So Chelsea tak rasa sangat kehilangan Hazard tu bila William tu main. So tapi kau kena faham William tu dah umur dia dah habis, peak dia pun mungkin habis dalam 1 season atau 2 season lagi. So Arsenal kena cari player baru lah lepas ni untuk gantikan si William tu. Okay, kan kebelakangan ni ada juga yang rumours tentang Messi pun dia nak agak MU. Oh bukan. Arsenal. Dia nak lah. Okay, kau rasa benda tu Arsenal bagi kau dia perlu lah ambil player yang macam Messi tu, atau dia ada duit sebanyak tu sebab PP pun tak habis bayar, perlu kena ambil? Aduh, Arsenal ni suka bermimpi di siang hari lah bagi aku. Kau beli PP tu pun nak suran 3 kali bayar tak habis lagi. Kau nak ambil lagi Messi yang harga juta-juta, yang gaji dia satu kali seminggu main 720,000 tu. Aku rasa Arsenal tak mampu nak bela Messi tu dekat Arsenal. Dia punya fund tu tak sebesar klub-klub macam Man City dengan Man United. So aku rasa perpindahan Messi ke Arsenal tu tak relevan dan tak realistik lah bagi aku. Benda tu tak akan terjadi lah. Kecuali diorang jual Aubameyang dengan si Ozil tu. Then maybe diorang mampu lah nak bayar gaji Messi tu. Pergi Barca Aubameyang. Okay, kau dah kata MU tadi. Aku nak tanya satu player ni. Okay. Mana pergi Sancho yang kau kata kau akan masukkan, and sekarang rumours dah tak ada? Aku rasa benda ni berlaku selepas game kita orang kalah lawan Sevilla hari tu. Ole macam dah tak bernafsu nak dapat si Sancho tu sebab dia nampak betapa bingainya defend dia si Lindelof dengan Maguire tu. So aku rasa Ole akan spend duit dia season depan untuk beli satu lagi defender untuk bagi pair dengan Maguire yang sedang duduk dalam penjara ketika ini. Tapi aku rasa Lindelof tu tak patut dijadikan pair dengan Maguire, sebab Maguire ni aku rasa dia player yang bagus. Time dia main dekat Leicester City, kita boleh tengok dia punya game style, gameplay memang bagus, memang solid dekat defend. Tapi aku rasa sebab pair yang teruk, dia pair dengan Lindelof, dia terpaksa cover tempat Lindelof tu, Maguire tu nampak teruk. So aku rasa United maybe perlu lupakan Sancho and then laburkan duit diorang dekat defend. Tu yang penting buat masa sekarang ni. Adakah kau rasa macam Koulibaly yang layak letak kat MU? Koulibaly ni dah berapa season aku dengar dia nak masuk MU tapi tak masuk-masuk. Tapi kalau dapat Koulibaly pun
Okay, sebab dia punya physical bagus, dia punya sizing pun bagus. So aku rasa Koulibaly pun sesuai untuk dibawa masuk dalam EPL. Tapi tak tahu lah Koulibaly tu boleh sesuaikan diri tak dengan EPL punya pace apa semua. Ataupun kalau United nak seorang defense yang muda and then still develop, aku rasa Rafael Varane kita boleh beli daripada Real Madrid. Rafael Varane. Tak takut dia buat kesilapan macam hari tu kan. Aku rasa hari tu dia buat kesilapan lawan Real Madrid sebab macam aku kata tadi, dia tak ada pair dia yang betul tu. Si Ramos tak ada nak guide dia. So kalau dia masuk Man U, mungkin Maguire tu boleh guide dia lah, sebab Maguire pun experience dia dekat international level banyak. So maybe dia boleh bantu Varane tu dalam team kalau Varane tu masuk United. Okay, aku ada masa ni aku just nak cakap yang pasal MU sikit. Aku nak tanya kau soalan ni. Kau rasa midfield kau orang perlu beli tak lagi? Tak. Sebab aku rasa sekarang ni midfield United dah perfect bagi aku. Pogba, Fernandes, and then Fred boleh main dekat position tu. Matip pun still boleh main. McTominay still develop and then boleh main. So aku rasa United dah tak perlu spend apa-apa dekat bahagian midfielder tu. Tapi kalau diorang nak spend juga, aku rasa diorang kena beli satu player yang still develop, yang mesti tengah develop lagi dan muda untuk backup player-player yang ada dekat tengah sekarang ni. Sebab aku ada baca tau, MU apa tu dalam masa yang sama Barca tengah nak cari Van de Beek, dia pun MU nak selit juga. Aku tak baca benda tu, jadi itulah aku tanya perlu ambil Van de Beek sebagai aku pun ada terbaca juga rumours tu, sebab aku baca rumours tu dia kata Man United sedang mendahului bidaan untuk dapatkan Van de Beek tu. So kalau betul United nak player macam Van de Beek, aku sokong benda tu, sebab Van de Beek adalah player muda yang kita boleh develop dia lagi daripada Ajax tu. Aku rasa dia boleh ngam dengan taktikal Ole, sebab Ole pun kau tengok player tengah dia macam Fred tu still muda, McTominay dia boleh turunkan. So Van de Beek is one of the choice maybe Ole boleh gunakan kalau Fred dengan McTominay ni dah tak perform after this. So aku setuju dengan tindakan board United kalau dia nak bawa masuk Van de Beek. Tapi ada kelebihan kat tu juga Barca, sebab satu kelebihannya Ronald Koeman tu dia salah satu yang pernah memegang Van de Beek tu kat Netherlands kan. Jadi ada kelebihan tapi juga aku ada baca rumours juga Van de Beek kata Barca dengan Man United, dia akan lebih pilih Man United berbanding Barca, sebab dia kata dia memang dah nak impikan dia nak main dekat EPL daripada dia kecil lagi. So aku tak tahulah benda tu betul ke tak, tapi kalau betul dia nak main EPL, United adalah pasukan yang betul kalau dia nak masuk. Okay, and lagi satu okay, kan sekarang kan Matthew Fernandes, Pedri and Trincao dah sign untuk Barca. Okay, cuma Barca tukar balik. Okay, cuma Matthew Fernandes dia yang tak timah bola lagi kat awal, waktu awal tu. Okay, Trincao dengan Pedri dah. Jadi kau rasa kau rasa diorang akan Pedri. Okay, Pedri ialah salah seorang player muda yang daripada Las Palmas and dia masuk Barca. Yang Trincao tu pula dia daripada apa dia Braga and dia masuk Barca. And lagi satu pula dia Matthew Fernandes daripada Real Valladolid masuk ke Barca. Kau rasa siapa bagi pendapat aku yang akan perform Trincao dengan Pedri? Aku rasa bagi aku lah. Matthew Fernandes tu aku bagi backup striker lah bagi aku. Bagi kau? Bagi aku tak tahu nak kata macam ni, sebab aku tak kenal player-player tu, dia punya game before dia aku tak pernah tengok. So tapi aku rasa maybe diorang ni player-player muda yang diorang beli tu. Aku rasa maybe diorang boleh develop dekat Barca tu, sebab kita tahu Ronald Koeman dia punya performance as a coach bagus, dan aku rasa diorang akan develop player-player muda yang diorang beli tu untuk jadikan one of the star dekat Barcelona lepas ni. Okay. Lagi satu, okay lagi dua pasal Barca
Okay, kita dengar sekarang yang paling hangat tiga Kylian lah, Mbappe. tiga. Oh bukan. Tiga. Kalau Kylian Okay. masuk Barca kan, kalau Kylian Mbappe tu masuk Barca, aku rasa Messi tu akan dilupakan aku season depan. Okay, aku nak cakap pasal tiga player. Jimmy Van Dalen, Allah. Okay, one kedua of them. Lautaro Martinez, ketiga Alright. Sadio Mane. Mane. Okay, Sadio Mane yang paling tengah hangat sekarang sebab dalam Google lah aku pergi ke news semua pasal Barca. Okay, jadi bagi pendapat kau, okay, pendapat aku dulu lah. Sebab Okay, aku pendapat kau dulu lah. Okay, pendapat aku yang akan Siapa yang patut kau masuk. sign? Antara tiga tu siapa yang kau paling nak sign dengan Barca? Okay, bagi aku yang paling bagi aku untuk masa depan Barca, Lautaro Martinez. Sebab dia salah satu yang muda and striker sekarang kalau Luis Suarez belah ke Ajax, dia boleh ganti. And kedua, okay, yang tu yang pertama. Yang kedua pula bagi aku kalau Messi belah ke MC atau apa-apa, antara mana pun boleh jadi backup sebab dia dah tak ada and aku rasa mana boleh ganti. Mau Salah tak nak? Mau Salah. Masalah tak nak. Dia waktu lawan Salzburg tu dia ada sedih tengok dia main lah. Macam tak ada function lah. Okay, and Jimmy Van Dalen tu bagi aku dia boleh, tapi bagi aku sebab midfield dah ramai. Kau dah ada Coutinho, Pjanic, De Jong, lepas tu kau dah ada ramai lagi Trincao, Pedri, kau dah ada 5. Kau nak ramai lagi Biscuit, Rakitic tu kau nak tak mana kan. Bagi aku Van Dalen tak perlu lagi lah kot. Tapi kalau dia nak start tak. Bagi pendapat kau? Bagi pendapat aku sekarang ni maybe Barca kena sign striker lah kot sebab Suarez dah caw daripada tim tu, tapi still ada Griezmann yang boleh main dekat position tu. So Lautaro Martinez memang dia perform dekat Inter Milan tapi dia still player yang muda, so kalau dia masuk Barca maybe dia susah sikit lah nak beat Griezmann tu sebab Griezmann dah biasa main dekat La Liga dan dah terbiasa dengan pace La Liga tu sendiri. Tapi kita boleh gunakan si Lautaro Martinez tu as a backup, so maybe dia akan jadi one of the shine player dekat Barca. And then bab Mane tu pula aku rasa benda tu akan jadi betul-betul kalau Messi tu caw. Benda tu memang akan jadi kalau Messi tu keluar daripada Barcelona. And then Wijnaldum tu aku rasa kalau Barca sign pun Barca tak akan rugi apa-apa sebab Wijnaldum tu Barca boleh guna dia untuk jangka masa yang panjang lagi berbanding Pjanic yang maybe 1 atau 2 season akan bersara dah. So tapi jangan Barca buat kesilapan sama pergi jual player muda dekat midfield, takut dia pergi loan De Jong tu pergi team lain pula. Aku tak boleh terima benda tu. Kalau Wijnaldum masuk maybe lepas ni Busquets diorang dah tak guna sangat kot sebab Busquets pun dah tua, pick pun dah nak habis. Wijnaldum pun main dekat defensive midfielder and then maybe dia boleh masuk ganti Busquets dekat position tu. Okay, ada satu player ni yang orang takkan expect dia balik ke Barca daripada Celta Vigo and dia balik Rafinha. Bagi engkau, okay, dia antara salah satu striker yang aku rasa dia memang boleh pakai seperti kau tengok Barca dalam Celta Vigo yang draw pada masa hari tu, dia pun ada function kat team tu dengan Iago Aspas. Bagi aku dia bawa balik Rafinha tu adalah satu benda yang bagus sebab dia sekarang Messi dah tu and sebelah dia boleh letak Dembele sebelah sana and Rafinha dia boleh letak tepi, tengah dia boleh letak Griezmann. Bagi aku benda tu pun boleh jadi bagus. Aku setuju lah dengan apa tu. Dan aku nak tanya lah sikit ni. Barca sekarang ni aku nampak dia macam ada lebihan player dekat every position diorang sekarang ni. Dekat left wing tu macam terlampau banyak Dembele nak main kat situ, Griezmann pun nak main kat situ, and then kalau Mane masuk, Mane pun nak main kat situ. So kau rasa sekarang ni ada tak player-player Barca yang kau rasa Barca patut jual lah sekarang ni untuk bagi peluang dekat player baru yang nak masuk season depan? Siapa yang kau rasa? Jual. Okay, bagi aku player yang patut dijual, bagi aku Dembele lah. Bagi aku lah. Dembele.
Ataupun kau nak loan dia pergi Bayern lagi. Aduh, nanti dia champion nanti. Aduh. Bagi aku Dembele dia boleh loan tapi dia tak payah jual lah. Sebab Dembele tu bagi aku dia masih ada peak dia untuk nak main kat Barca. Dia boleh dia kat Dortmund, waktu kat Dortmund dia pergi ke Dortmund orang tak tengok dia sangat. Dia pergi Barca pun bagi aku dia masih boleh tu. Tapi setiap kali apa tu dia tukar manager baru dia boleh main sebab dia asyik injured kan. Bagi aku Dembele patut di loan lah sebab dia asyik injured and kalau dia tak injured kau boleh terima. Macam tu lah. Okay, tapi aku rasa kalau Barca loankan si Dembele tu, maybe Dembele tu akan dapat lebih banyak minute of play lah dekat tim lain kan berbanding kat Barca. So aku setuju lah dengan tindakan benda tu kalau benda betul Barca nak buat. Tapi jangan pergi loan dekat tim rival lah. Nanti susah Barca. Champion lagi kan, kena bayar lagi masa Liverpool. Dia swap kan, dia swap Dembele dengan Lingard kita tak tahu. Tahu Barca nak Lingard. Aku terima je kalau Dembele tu nak masuk United, lagi laju lah wing United. Aduh. Nak agak letak Okay, MU pun kau rasa kan MU okay, tak ada cerita MU aku ni. Aduh. Sebab dah nak habis kan, aku macam fokus lain lah. Okay, esok Community Shield pukul 11.30 Arsenal mental Liverpool. Ni hanya last ni aku nak cakap masa tu je lah. Kau rasa siapa yang akan menang, Liverpool ke Arsenal? Kau cakap dulu baru aku bagi pendapat aku. Kalau tengok kalau ikut performance season lepas, maybe Liverpool menang. Tapi aku kalau boleh tak nak tengok pasukan Liverpool menang. Sebab kau tahu lah macam mana United dengan Liverpool punya rival. Aku tak benci Liverpool, cuma aku tak suka. And then Arsenal pun ada chances untuk menang tapi terlampau tipis lah untuk dia menang benda tu lawan Liverpool yang team dia memang dah solid gila-gila dengan defend dia, Van Dijk apa semua tu. So walaupun tak suka nak cakap benda ni tapi aku rasa Liverpool ada chances yang tinggi lah untuk menang game tu berbanding Arsenal yang player-player diorang pun tak berapa nak form sangat season lepas. Okay, pendapat aku pula, kalau kau tengok waktu dia lawan Salzburg hari tu, Liverpool lawan Salzburg dia letak semua player-player seperti mana Salah, semua ada lah. Bagi aku draw. Okay, benda tu aku rasa kelebihan untuk Arsenal sebab Arsenal pun dia lawan MK Don dia tak letak player yang power-power. Tapi dia still boleh menang 4-1. Bagi aku, tapi kalau ikut prestasi macam kau cakap tadi lah, kalau ikut prestasi Liverpool kat dalam Liga memang dia memang power. Tapi kalau ikut prestasi yang baru-baru ni bagi aku kelebihan ke Arsenal lah. Dengan player William tu tak tahu lah kalau dia perform lah. Tapi aku rasa Liverpool boleh menang game tu. Liverpool boleh menang game tu. Sekejap, Okay, kau nak tanya apa-apa soalan kat aku tak? Okay lah. Sejujurnya kau sebagai fans Barca, nak Messi stay ke nak Messi keluar? Okay. bagi aku stay pun ada benda yang baik sebab buat Barca dia akan sedar diri dia daripada menjual player. Okay, kalau dia keluar agak benda dia dapat satu pengalaman yang lain daripada La Liga. Bagi aku macam tu lah. Okay, and okay, Jumaat depan seperti yang kita tahu UEFA National League kan. Kau sebagai penyokong England tahu kan? Kau penyokong England kan? Okay, aku sebagai penyokong England juga. Tapi sekarang ni aku dah ada tim lain tau. Fernandes tu main Portugal kan. Aku sokong Portugal kat sana. Tukar tim lah. Okay, kau sejujurnya memang dari dulu kau sokong England kan? Aku sokong England daripada World Cup 2010. Sebab time tu baru aku tengok World Cup. Okay, National League ni kau tahu kan yang sebelum ni Portugal champion, waktu final England kalah. Okay,
tahun ni dia, kau misal tahu kan, kau tahu kan sistem dia macam ni, yang dalam grup A tu dia pecahkan kepada Macam 4 liga, grup. macam Ha. liga. Dia pecahkan banyak-banyak and lama-lama dia kumpul. Okay, England dalam grup kedua, grup A, dia grup Belgium, Denmark, Iceland dengan England. Okay, bagi Belgium. pendapat nak cepat ni dah nak habis dah 1 jam. Okay. Jadi ni secara cepat je, kau rasa England boleh lepas tak group stage? Sebab Boleh dia lawan top minggu 2. depan. Boleh top Top. 2. Diorang akan dapat top 2. Tapi diorang akan struggle sikit bila lawan dengan Belgium. Tu aku punya prediction lah. Diorang akan top 2 dalam group tu, tapi diorang akan susah gila masa lawan dengan Belgium. Tim lain tak ada masalah. Top 2 dia tak lepas kan. Top 2 sebab dia pilih satu. Dia pilih yang juara tu kan. Yang atas sekali Tapi tak ada benda yang mustahil sebab tahun lepas England dengan Spain and satu benda yang memang orang tak, dengan Portugal. Portugal kan? Portugal. Tapi benda tu kan jadi struggle juga bila kau lawan dengan Belgium, sebab Belgium punya player sekarang diorang pun nombor 1 dunia sekarang ni, dia punya ranking dekat FIFA. So maybe England akan hadapi sedikit kesukaran dalam lawan Belgium, tapi benda tu tak mustahil untuk England sebab kita dah tengok England kalahkan tim-tim besar masa dekat FIFA World Cup 2018 itu. So player yang England ada sekarang ni pun bagus, player muda yang England ada sekarang ni pun maybe boleh bagi performance terbaik and then boleh challenge dalam group tu. And tahun lepas pun kita boleh nampak dia dengan Spain and Croatia, tapi dia still boleh menang. And benda tak ada benda yang mustahil lah dengan player muda yang dia ada sekarang, Sancho and ramai lagi. Belgium mungkin dia boleh kalahkan Cote. Manalah tahu. Boleh, kita boleh menang, tapi England tu sendiri dia kena ubah dia punya mentality tu untuk menang game lawan Belgium. Okay, dan itu saja pada hari ini. Okay, ada kata-kata terakhir. Aku just nak kata season depan aku harap game bola sepak dekat seluruh dunia akan kembali aktif selepas pandemik COVID-19 ni berakhir mungkin. So aku harap kita dapat tengok balik game-game bola sepak yang meriah macam dulu. So aku berharap semua yang peminat bola sepak dunia terus kekal menonton dan menyokong industri bola sepak. Okay, and aku pun nak cakap sedikit. Aku nak cakap pasal Messi lah kan, sebab aku penyokong Barca kan. Okay, jadi aku pun nak cakap, okay, para penyokong Messi atau hanya penyokong Messi dan dia bukan penyokong Barca, bagi aku ada kebaikan Messi belah dengan ada kebaikan Messi stay. Sebab benda Messi mungkin akan lagi, bukan nak kata lagi power sebab umur pun dah berapa. Jadi dia mungkin nak dapat pengalaman baru kat EPL atau Serie A. And janganlah marah kepada Messi sebab dia pun nak cari pengalaman baru and salahkan fault Barca. Jangan salahkan Messi. Itu je. Okay, Messi dah bagi yang sehabis baik dengan untuk Barcelona. So penyokong Barcelona jangan marah kalau Messi keluar sebab Messi dah bagi semua benda yang dia ada dalam kehidupan dia sebagai pemain bola sepak. Okay, dan itu saja pada minggu ni. Dan minta maaf kalau ada salah silap dan ada benda yang kita orang tak tahu and ada banyak benda yang kita perlu perbaiki. Just bagi tahu, kita orang akan terima. Okay. Terima kasih yang layan kat YouTube nanti lah sebab kat sini tak aman. Okay. Jadi jangan lupa subscribe, like and share video ni kepada semua orang dan jumpa minggu depan dengan topik yang lain dengan bersama dia, dan minggu depan kita akan cuba cari artis jemputan. Jangan lupa tengok panel jemputan minggu depan. Jangan lupa layan sentiasa. Bye bye. Jangan keluar. Peace out.